kesempatan yang ada ni, ya, untuk kongsikan kepada anda semua tentang bacaan pada ayat 80 yang saya colourkan dengan warna purple ni. Jadi seperti yang anda lihat tertulis di sini, ini adalah nota untuk mengaji kita yang dululah, ya, yang mana hukumnya idgham mutajanisain, hukumnya idgham mutajanisain. Baiklah. Jadi saya bercadang untuk terangkan secara ringkas dan padat, ya, bagi kalimah ini. Jadi saya akan letak pada satu ruangan nota yang khas lah. Sebentar. Jadi untuk kalimah ini, tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita buat sedikit ulang kaji lah. Mungkin pertemuan kita sebelum ni saya dah pernah cerita dah. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang terlupa ataupun yalah masih lagi tak jelas untuk cara bacaan lah khususnya. Berkaitan dengan hukum, insyaAllah saya akan cuba terangkan. Cuma tuan-puan boleh terima ataupun tidak secara orang kata apa, secara total, itu bergantung pada pemahaman kita jugalah. Okey. Salam Ustaz, saya pernah share dengan adik saya, dia kata dia tak dapat nak follow sebab Ustaz baca level tinggi. Dia baru merangkak-rangkak. Tak apa, boleh pelan-pelan. Dia kena pelan-pelan lah ikut, kan, dia proses. Sebab memang prosesnya itulah, kena banyak mendengar, kena banyak melihat. Paling tidak pun mungkin kena baca slow-slow lah. So far untuk kita punya mengaji ni, baca pun nak kata laju pun tak juga, perlahan sangat pun tak juga, kan, sederhana. Tapi tak apalah, apa pun ikut pada ni. Cuma yang penting kalau kata terangkak tu maknanya kena fokus pada ni lah. Bacaan-bacaan yang mungkin fokus pada bacaan surah-surah pilihan dulu, kan, itu antara pilihan yang ada lah. Okey, boleh kita teruskan insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat kat sini berlakunya idgham mutajanisain. Okay, nama hukum di sini adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Baik, di mana idgham mutajanisain tu tuan-puan? Di sini. Huruf ta dan ta. Pertemuan huruf ta dan ta. Baik. Jadi untuk maksud idgham tu sendiri adalah memasukkan. Idgham maksudnya masuk. Mutajanisain ini merujuk kepada perhubungan antara dua huruf lah. Hubung kait antara dua pertemuan huruf. Misal kata ta jumpa dengan ta, kan. So apa hubungan dia tu? Pertemuan tu atas hubungan apa? Jadi ia disebut mutajanisain ataupun tajanus, yang membawa maksud apa dia? Sama makhrajnya, sama tempat keluar, tetapi berbeza pada sifat. Tempat keluar dia sama, pintu keluar dia sama, tapi sifat dia berbeza. Karakter bagi ta beza dengan karakter huruf ta. Begitulah yang dikatakan berbeza pada sifat. Okey, sama makhraj, beza sifat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang dinamakan idgham mutajanisain secara ringkaslah, iaitu memasukkan huruf ta ke dalam huruf ta. Okey, masukkan huruf ta ke dalam huruf ta. Jadi bagi mereka yang baru mungkin tertanya-tanya, kan, maknanya Ustaz kalau jumpa je ta selepas ada ta mesti akan jadi idgham? Jawapannya tidak juga. Kena lihat pada syarat yang utama, iaitu huruf pertama mestilah mati dan huruf kedua mesti hidup. Huruf pertama yang ini pertama, huruf ta ni pertama, yang kedua adalah huruf ta. Jadi syarat dia huruf pertama mesti mati. Sekejap, saya tukar color. Huruf pertama ta, huruf kedua ta. Idgham, syarat untuk berlaku idgham mestilah huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Jadi ta ni adalah huruf mati dan ta ni adalah huruf hidup.
cukup syarat, barulah berlakunya idgham. Setelah itu baru kita kaji lagi. Berlaku idgham tu atas dasar apa? Atas hubung kait tu hubung kaitnya bagaimana? So, jawapannya sama makhraj, beza sifat. Huruf ta sama makhraj dengan ta, iaitu hujung lidah yang ditekan ke bahagian pangkal gigi. Pangkal gigi, tempat tubuh gigi tu. Cuma bezanya pada sifat lah. Okey, bezanya pada sifat. Okey, mungkinlah boleh kita senaraikan sifat-sifat yang ada pada ta ni. Okey. Baik, yang pertama, untuk yang berkaitan dengan nafas. Huruf ta bersifat jahar. Manakala huruf ta bersifat hams. Kat sini pun kita boleh lihat. Berbeza pada sifat yang pertama tu dah. Jahar. Apa itu jahar? Nafas tertahan. Nafas tertahan. Okey, untuk hams bagi ta ni, maksudnya apa? Nafas terlepas. Itu lawan dia. Nafas terlepas. Okey, dapat tak? Sekejap, saya ubah sikit kat sini. Okey. Jadi, untuk huruf ta bersifat jahar, iaitu nafas tertahan, manakala ta bersifat hams, iaitu nafas yang terlepas. Okey, ini sifat yang pertama. Sifat pertama. Ada lagi tak sifat yang lain? Ada. Sifat yang berkaitan dengan suara. Untuk sifat yang berkaitan dengan suara, sama ada terlepas ataupun tertahan, untuk ta, dia bersifat syiddah. Untuk ta bersifat syiddah juga. Kat sini sama tuan-puan. Kalau berkaitan dengan suara, nafas berbeza, tapi pada suara sama, iaitu syiddah. Apa itu syiddah? Tertahan suara. Saya mungkin tak adalah terang satu persatu kan, secara terperinci. Cuma ni kita just nak bedah, nak keluarkan sifat-sifat yang ada pada kedua-dua huruf ini. Jadi huruf ta juga sama tertahan suara. Okey, dapat. Kemudian sifat yang ketiga, ada lagi tuan-puan. Tak habis lagi, dah ada 3. Sifat yang ketiga pula, yang berkaitan dengan bahagian pangkal lidah. Pangkal lidah. Fokus pada bahagian pangkal lidah ini adalah untuk menentukan sama ada huruf itu tebal ataupun nipis. Sekali lagi saya ulang. Fokus kita pada bahagian pangkal lidah adalah untuk menentukan sama ada huruf itu tebal ataupun nipis. Okey, jadi untuk huruf ta tuan-puan, kalau saya tanya tuan-puan lah, tuan-puan pun boleh jawab huruf ta tebal ke nipis. So jawapannya nipis. Jadi bila nipis, sepastinya ia bersifat istifal. Bersifat istifal. Maknanya bahagian pangkal lidah merendah. Pangkal lidah merendah. Untuk ta, huruf ta, dia lawan kepada istifal. Sebab apa huruf ta ni, kalau saya tanya tuan-puan, huruf ta tebal ke nipis, tuan-puan akan jawab ta. Betul lah kan? Jadi ta ni dia bersifat isti'la. Tu nama sifat dia. Bersifat isti'la. Saya ulang sekali lagi, bersifat isti'la. Lawan kepada merendah, apa dia? Meninggi. Okey, meninggi. Pangkal lidah meninggi. Ataupun tuan-puan yang biasa dengan istilah terangkat, boleh. Boleh je, tak ada masalah. Sama je. Pangkal lidah terangkat ataupun pangkal lidah meninggi, terpulang. Baik. Jadi inilah beza dia untuk sifat yang berkaitan dengan tarqiq ataupun tafkhim. Tarqiq ni nipis, tafkhim tebal. Okey, dapat ya? So, bila pangkal lidah merendah, maka sebutan huruf itu akan nipis. Apabila pangkal lidah meninggi, maka hasil suara tu akan menebal. Okey, clear tak kat sini? Sehingga sifat yang ketiga boleh dapat. Baik, jadi kalau kita tengok kat sini,
setakat 3 sifat yang kita dah bedah, ada berapa sifat yang berbeza antara ta dengan ta ni? Kalau tuan-puan tengok, ada 2 dah kan, iaitu sifat yang pertama dengan sifat yang ketiga. Sifat kedua sama. Sifat kedua sama-sama syiddah. Yang beza nombor 1 dengan nombor 3. Okey, kita nak tengok pula sifat yang terakhir. Okey, untuk sifat berlawanan ni, iaitu sifat yang berkaitan dengan bahagian lidah dan lelangit. Kan? Ruang antara lidah dan lelangit tu. Jadi untuk huruf ta ni, ia bersifat infitah. Infitah ni maksudnya terbuka. Infitah ni maksudnya terbuka. Terbuka ruang. Terbuka tu terbuka apa kan? Terbuka ruang antara lidah dan lelangit. Terbuka ruang antara lidah dan lelangit. Nampak tak? Infitah ni maksudnya apa? Terbuka. So terbuka apa? Terbuka ruang antara lidah dan lelangit. Inilah sifat infitah pada huruf ta. Dapat? Okey, clear. Untuk sifat yang keempat bagi ta ni pula, dia berbeza dengan huruf ta. Untuk ta, ia bersifat itbaq. Bersifat itbaq. Itbaq ni maksudnya menutup. Okey. Itbaq ni maksudnya tutup. Cuma kita kena faham, tutup kat sini bukan maknanya lidah ni tutup oleh langit. Bahasa yang selalu kita guna apa tuan-puan? Itbaq. Siapa ingat dalam seminar-seminar yang biasa kita sebut sebelum ni? Saja nak test sikit sahabat-sahabat kita, tuan-tuan perempuan yang pernah ikut seminar kan? Seminar ataupun kelas sebelum-sebelum ni. Bila kata itbaq ni apa? Siapa boleh share? Itbaq ni adalah lawan bagi infitah. Kan? Kalau tadi terbuka, lawan dia tertutup kan? Jadi macam mana huraian untuk itbaq? Saja kita nak tanya kan? Sahabat-sahabat kita ni, yang boleh kongsi jawapan. Ada tak? Mungkin tengah menaip tu. Kita bagi masa sekejap tuan-puan. Sahabat-sahabat lain nak cuba jawab pun boleh, tak ada masalah. Dan mungkin ada yang tak berapa tahu sangat tentang perbincangan ni, tak apa, follow je, dengar-dengar kan. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah hadirkan pemahaman yang baik untuk kita semua, sama macam kawan-kawan yang ada ni. Okey. Ada ke jawapan tu? Senyap je. Melekap lidah ke lelangit. Dia daripada perkataan tutup tadi juga sebenarnya. Cuma dia ada tambahan ayat sikit kat belakang. Tutup bibir bersahaja. Okey. Okey, kita dah dapat satu jawapan. Kita dah dapat satu jawapan daripada Puan Safiah. Baik. Terangkat lidah penutupi lelangit. Okey, betul. Tutup ruang lidah antara tutup ruang antara lidah dan lelangit. Okey, alhamdulillah. Jadi berdasarkan definisi, tuan-puan tak ada masalah lah. Setakat jawapan yang saya tengok ni kena. Cuma tadi ada satu jawapan yang kata menutup bibir bersahaja kan. Jangan tertukar. Itu pun itbaq juga. Okey, dalam perbincangan ikhfa dan iqlab yang kita sebut itbaq syafatain kan, menutup dua bibir mulut. Itu dalam perbahasan tu lah, perbincangan tu. Itbaq juga kan, itbaq juga. Cuma itbaq
pada huruf ta ni dia lain. Dia merujuk pada, dia bukan pada bibir, dia pada bahagian keliling lidah. So kita boleh kata apa? Terangkat sebahagian besar lidah menutupi lelangit. Sebahagian besar lidah, sebahagian besar lidah menutupi lelangit. Jawapan yang Tuan Puan bagi tu pun okey je, tak ada masalah. Okey, cuba kita faham betul-betul. Apa yang dikatakan sebahagian besar lidah menutupi lelangit. Okey. Kalau kita tengok ataupun bila kita sebut ta lah, cuba matikan ta. Al kita akan rasa sebahagian besar lidah kita ni memang dia akan naik. Tadi kan ada yang kata istilah melekap kan. Betul lah tu. Cuma kalau kita perhalusi lagi, kita tengok betul-betul berdasarkan rajah-rajah yang ada dalam buku-buku kitab-kitab kan. Kita perasan bahagian lidah kita ni akan ada sedikit lengkungan. Ada sedikit lengkungan. Maknanya kalau ni lelangit, ni bayangkan lelangit. So bila lidah kita ni dia naik, dia bukan melekap tutup terus. Ni lidah, bayangkan ni lidah dia akan naik dalam keadaan yang melengkung. Dia akan naik melengkung. Jadi inilah itbaq, iaitu sebahagian besar lidah tu dia menutup lelangit. Tapi dia bukan melekat. Kalau melekat, dia tak akan jadi bunyi ta dah, dia akan jadi at. Bunyi tu akan melekat selekat-lekatnya lah. Kan, maknanya hilang lah. Orang kata apa? Zat huruf bagi ta ni. So terangkat sebahagian besar lidah menutupi lelangit. Okay, kemudian kita boleh tambah sedikit poin kat sini. Kita boleh kata tengah lidah melengkung. Tengah lidah melengkung. Okay, kalau dalam kitab disebut taqa'ur liwastil lisan. Kan, akan melengkungnya pada bahagian wastil. Maksudnya bahagian tengah-tengah. Wasat ni maksudnya pertengahan. Di bahagian pertengahan lidah ni dia akan melengkung. Macam tu lah untuk huruf ta. Bezalah dengan huruf ta. Huruf ta ni kita kata apa? Terbuka ruang antara lidah. Bila kata terbuka ni maksudnya dia terbuka. Dia tak adalah macam ta tadi. Al. Kalau ta, at. Kalau ta, al. Ada lengkung sikit kan? Nampak ke? Saya pun tak tahu, macam pelik je kan? Boleh nampak saya cuba apa yang boleh buat lah. Dengan tangan je lah kan? Untuk ta, at. Nampak tak? Ada ruang ni. Ada ruang. At. Kalau ta, al. Jadi itulah yang membezakan sifat yang keempat ni bagi ta dengan ta. Boleh? Jangan SS lagi. Sebab belum habis lagi. Okey. Ada lagi tak sifat lain? Untuk ta ni ada lagi satu sifat yang disebut sifat tunggal, iaitu sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Sifat apa? Sifat qalqalah. Yang mana semua tahulah qalqalah ni membawa maksud lantunan. Jadi tuan-puan, untuk huruf ta dengan ta ni, makhraj dia, okey, makhraj ta dan ta dia sama, iaitu hujung lidah ditekan pada pangkal gigi atas. Hujung lidah ditekan pada pangkal gigi atas. Pangkal gigi merujuk kepada bahagian mana? Bahagian tempat tumbuh gigi tu.
So inilah makhraj bagi huruf ta dan ta. Dia sama. Bahagian ni yang saya buat ni, dia sama. Ni untuk makhraj sama. Okey. Yang bezanya apa? Sifat-sifat dia. Ni sifat bagi ta. Yang ni sifat ta. Inilah yang kita gelarkan apa dia? Taqarrub. Mutaqarribain. Sorry. Mutajanisain. Taqarrub tu hampir kan. Mutajanisain. Tajanus. Yang mana apa yang kita nak kena faham dengan istilah mutajanisain ni, macam kita sebut tadi, iaitu sama makhraj ta dengan ta, hujung lidah ditekan pada pangkal gigi atas, tapi berbeza pada sifat. Tengoklah sifat ta dengan ta ni. Ada beza tak? Ada. Yang mana beza? Jom kita tandakan. Okey, sebagai penutup kepada perbincangan ni, huruf ta ni beza dengan ta apa dia? Sifat hams. Yang pertama, nampak? Ni beza. Lagi kat mana beza? Sifat yang ketiga, istifal dengan isti'la. Lagi mana beza? Nombor 4 dengan nombor 5. Okey, lagi mana beza? Qalqalah. Huruf ta tak ada qalqalah. Jadi yang sama kat sini tuan-puan, hanya satu sifat je, iaitu sifat syiddah. Sifat syiddah. Nampak? Yang sama hanyalah sifat syiddah. Yang lain semua beza. Itulah dia tajanus. Sama makhraj, sama tempat keluar, tapi karakter berbeza. Sifat berbeza. Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita berbalik kepada kaedah bacaan dia. Saya kata tadi nak cerita macam ringkas kan, tapi ini macam kira dah jauh juga pergi dia ni. Okey, tapi tak apa. Itu adalah satu orang kata apa? Satu faedah lah kan. Anda yang stay boleh dengar ni. Terima kasih banyak. Jadi jom kita fokus sebentar pada cara bacaan dia. Idgham mutajanisain. Idgham. Masuk. Iaitu kita memasukkan huruf ta ke dalam ta. Saya ulang sekali lagi. Masukkan ta ke dalam huruf ta. Cara masuk bukanlah kita masuk gitu je. Mafarratu. Seolah-olah ta tu dibaca dengan keadaan bersabdu. Tidak. Kat sini tuan-puan, kita kena baca dengan idgham naqis. Kita perlu baca dengan idgham naqis. Sebab tu kalau kita nak buat nama tambahan panjang dia, idgham mutajanisain naqis. Idgham mutajanisain naqis. Maksudnya apa? Lenyap makhraj kekal sebahagian sifat. Kena faham tang ni pula. Kan? Mungkin anda biasa dengar naqis. Apa benda tu naqis? Naqis ni maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Faham tak? Bila kata idgham naqis, maksudnya idgham tu kan masuk. Naqis ni tak sempurna. Dia nak bagi tahu masuk tu dalam keadaan yang tak sempurna. Kita pun tanya, sebab apa tak sempurna? Sebab ni. Sebab yang hanya lenyap adalah makhraj. Yang tak ada makhraj. Tapi yang kekal adalah sebahagian sifat dia. Maknanya ada, kita kata baki-baki sifat tu yang tinggal. Okey. Kemudian sedikit perkongsian. Naqis ni kan lawan dia kamil. Betul tak? Naqis tidak sempurna. Kamil maksudnya sempurna. Jadi kalau naqis ni kita faham lenyap makhraj, kekal sifat. Kalau kamil pula, dia kata sempurna kan? Maknanya lenyap makhraj, lenyap sifat. Itu kamil.
Okey ke? Laju sangat ke? Boleh faham eh? Kalau kamil ni maksudnya lenyap makhraj, lenyap sifat. Boleh, mungkin nampak macam berat sikit tuan-puan. Tak apa. Anggaplah ini permulaan kan untuk kita memahami perbincangan ni. Jadi bila kata lenyap makhraj, kekal sebahagian sifat tu merujuk pada huruf yang pertama ni lah. Huruf ta nak masuk dalam ta. Okey, boleh tak? Jawapannya boleh. Okey, bayang kita buat satu jalan cerita. Kita timbulkan persoalan. Ta nak masuk dalam ta, boleh tak? Boleh. Okey, boleh ke tak? Jawapannya boleh. Tapi masuk tu adalah dalam keadaan yang tidak sempurna. Kenapa tak sempurna? Kerana ni yang akan lenyap makhraj bagi ta sahaja. Tapi sifat dia perlu dikekalkan. Okey, dapat Sifat perlu dikekalkan. Ini macam dah detail sangat tuan-puan. Tak apalah. Alang-alang kita boh je terus Alang-alang dah detail ni. Kita ceritalah betul-betul Boleh? Baik. Lenyap makhraj. Okey. Kekal sebahagian sifat. Yang mana minta screenshot tu nanti dulu tau. Sebab kita tak habis lagi. Right? Kena tunggu sampai saya dah kata selesai. Time tu baru kita screenshot. Okey? Boleh? Baik. Jadi kita lihat pada huruf ta. Huruf ta ni dia akan dilenyapkan. Maksudnya kita sekarang ni nak go pada proses nak membunyikan dia. Okey, nak membunyikan dia. So, makhraj ta hilang. Makhraj ta hilang. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam huruf ta. Hilang tu sebenarnya maksudnya dia dah masuk secara total lah ke dalam huruf ta. Okey. Kalau kita lihat huruf ta ni, makhraj dia hujung lidah ke mana? Ke pangkal gigi atas kan? Pangkal gigi atas. Baik. Walaupun kita kata huruf ta ni lenyap makhraj, farrat, tapi hakikatnya kita tetap akan meletakkan hujung lidah kita pada pangkal gigi itu juga. Sebab apa? Sebab ta ni sama makhraj dengan ta. Faham tak? Dia lenyap macam mana pun, okey, kita pergi kat ta, dia akan kembali pada keadaan yang sama juga. Sebab apa? Makhraj yang sama. Boleh dapat tangkap ni apa yang saya cakap ni? Boleh faham kan? Okey. Jadi itu yang kita kata lenyap makhraj ta. Sebab apa? Kita dah fokus pada makhraj ta. Faham tak? Dia disebabkan makhraj ni sama tadi, so takkan nak sebut dua kali kan? Takkan dua kali lidah kita nak bekerja, nak sebut ta, nak sebut ta. So, atas faktor persamaan ni tadi, maka gabungkan terus. Itulah idgham. Masuk ta ke dalam ta. Tapi, akhirnya, dia akan duduk pada kedudukan yang sama. Alasan dia sebab ini. Kerana makhraj yang sama. Boleh? Boleh follow ke, tuan-puan? Cuba respon sikit. Ke dah rasa berat-berat dah? Alright. Habis bab makhraj tadi. Kekal sebahagian sifat. Okey, kekal sebahagian sifat. Sifat apa yang nak kena kekal ni tuan-puan? So, sifat yang nak kena kekal adalah sifat itbaq. Sifat itbaq. Saya ulang sekali lagi. Sifat itbaq. Kekal sebahagian sifat. Ada ke sifat yang tak dikekalkan? Ada. Nanti saya akan terangkan. Jadi itbaq ni apa? Tadi kita kata sebahagian besar lidah menutupi langit. Itbaq. Fokus balik kat sini. Kan? Sifat itbaq. Jadi bila kita nak tebalkan ta, kita mesti kena angkat pangkal lidah. Itu yang utamalah. Kemudian ta ni juga kena angkat sebahagian besar lidah. Al. Okey, cuba tuan-puan buat. Al. Okey, boleh. Boleh faham Alright. Jadi kat mana tadi? Itbaq
adalah terangkat ataupun kita mengangkat sebahagian besar lidah menutupi langit. Okey, kita dah faham dah tu kot Dah faham tu. So bila kita sebut ma farrat, kekalkan sifat tu. Ta ni dia status dia mati kan tadi. Semua masih ingat awal tadi kita dah sebut syarat berlaku idgham, huruf pertama mesti mati. Ta ni dia mati. Ma farrat, matikan ta dengan mengekalkan sifat itbaq. Ma farrat. Saya ulang sekali lagi. Kita matikan ta dengan mengekalkan sifat itbaq. Ma farrat. Ma farrat. Okey, dapat? Untuk huruf ta ni tuan-puan, untuk itbaq pada ta ni, kita faham beginilah. Apabila kita selesai sahaja melaksanakan sifat itbaq, sekaligus kita akan... Sekejap, saya besarkan sikit. Okey, saya ulang sekali lagi. Apabila kita dah selesaikan sifat itbaq pada huruf ta yang mati ni tadi, sekaligus kita akan membawa sekali sifat-sifat yang ada di atas dia ni. Boleh faham tak? Kita dapat bawa sifat itbaq ni, maksudnya betul cara kita main peranan tu, bahagian lidah kita ni, maknanya kita sekaligus membawa sifat-sifat yang atas tu. Alright. Atas jika yang bawah macam mana? Untuk sifat qalqalah tidak akan berlaku tuan-puan. Sebab apa? Sebab sifat qalqalah akan berlaku ketika sakin, ketika mati je. Sedangkan kita membincangkan huruf ta yang akan dimasukkan ke dalam huruf ta. Ta akan masuk ke dalam ta. Maka kita takkan matikan ta, kita tak matikan ta dah. Sebab kita dah melakukan satu proses yang lain, iaitu proses idgham, proses memasukkan. Jadi ketahuilah bahawa sifat qalqalah tidak akan berlaku ketika adanya idgham. Faham tak? Sifat qalqalah tidak akan apa? Berlaku ketika idgham. Take note tu. Tidak akan berlaku ketika idgham. Jadi ketika kita matikan ta, ma farrat, kita abaikan sifat qalqalah. Kalau kita buat sifat qalqalah, dia akan jadi ma farrat. Ma farrat. Itulah maksud dia, mengekalkan sebahagian sifat sahaja. Yang tak ada apa? Sifat qalqalah. Boleh dapat? Makhraj dia ada tak? Makhraj dia dah pergi kat ta dah. Dah lenyap dah. Tapi hakikat dia akan bunyi yang sama lah. Sebab makhraj dia sama kan? Okey. Jadi seterusnya, bila kita dah faham ni tadi, apa yang saya kata tadi, ma farrat, kita masih lagi ada rasa aura ketebalan pada ta tu. Sebab apa? Sebabkan itbaq ni tuan-puan. Jadi praktikal, kita yang sedang baca, kita yang sedang praktik kalimah ni, pastikan kita rasa aura ketebalan tu. Ma farrat. Tuan-puan buat, tuan-puan pastikan rasa aura tebal tu. Cuma pastikan qalqalah tidak wujud. Ma farrat. Itu. Okey, dapat Selesai daripada itu, terus sahaja kita menyebut huruf ta yang yang berbaris hadapan tu. Ma farrattu. Farrattu. Boleh faham? Cara dia apa? Lepas je kita angkat sebahagian besar lidah tadi untuk sempurnakan sifat itbaq ta ni, kita buka pula ruang untuk dapatkan balik huruf ta. Ma farrat. Jatuh kan? Buka balik ruang lidah ni tadi. Ma farrattu. 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 Hujung lidah kita berubah tak? Dia tak berubah. Dia akan berada pada tempat yang sama.
iaitu bahagian ni, pangkal gigi kita. Mafarrat. Sebab kita dah idgham, kita dah pergi kat ta dah sebenarnya. Cuma kita punya bahagian keliling lidah tu, sebahagian besar lidah tu je yang tengah bekerja waktu tu. Untuk dapatkan sifat ta, kita lepas dia dapat sifat ta. Boleh tangkap tak apa ayat saya ni? Okey. Jadi bunyinya tuan-puan, mafarrattu. Tebal ta tanpa qalqalah, selesai daripada itu terus sebut ta yang berbaris hadapan. Hujung lidah jangan ubah. Mafarrattu. Sebenarnya bukan kita kata jangan ubah, dia memang tak berubah pun. Sebab kita dah memang idgham. Daripada ra tu kita dah memang pergi pada makhraj ta tu. Sebab ta dengan ta tu kita dah sekalikan dia. Okey, kita dah sekalikan dia. Ustaz, idgham naqis ni berlaku pada huruf yang sama makhraj berlainan sifat sahaja ke? Betul, tapi untuk yang sama makhraj berlainan sifat ni pun boleh jadi idgham kamil juga. Boleh faham tak, Puan Suraya? Kenyataan tu betul, terjadi pada huruf yang sama makhraj berlainan sifat. Okey, tapi okey, kalau merujuk pada tajadus, dia kat sini pun boleh jadi kamil juga. Dan idgham mutaqaribain pun ada juga yang naqis. Dia faham? Boleh? Menjawab ke Puan Suraya? Idgham naqis ni dia boleh berlaku pada idgham ini, mutajanisain, idgham mutaqaribain pun boleh jadi. Idgham mutamatsilain tak adalah. Mutamatsilain memang confirm kamil. Mungkin agak confuse sikit. Dia sebab kita akan faham ni bila kita dah dah lalu ketiga-tiga jenis idgham. Kat situ baru kita nampak bila masuk perbincangan contoh macam ni kita cerita idgham mutajanisain. So kalau kita ni sebab kita fokus pada satu contoh. Kalau kita tengok semua jenis idgham mutajanisain, kat situ kita akan nampak, oh rupanya ada je yang kamil, ada juga yang naqis. Sama juga idgham mutaqaribain. Bila kita dah masuk lihat pada contoh-contoh yang ada pun sama, kita akan nampak, oh ada juga yang naqis, oh ada juga yang kamil. Bila masuk idgham mutamatsilan baru kita perasan, oh kat sini tak ada idgham naqis, semua kamil. Nampak? Dia apa pun memang kena lalu pada keseluruhan perbincangan tu lah, baru kita boleh dapat keluarkan ni lah, satu kenyataan kan, sama ada semua keluar ke tak apa kan, jadi naqis ke tak, jadi kamil ke tidak. Dan kalau yang ini pun dia bersebab juga kenapa dia jadi naqis. Dia jauh lagi perbincangan ni tuan-puan kalau kita nak pergi kan, tapi boleh lah ala-ala anda cerita. Tadi cara baca kita dah tahu, mafarrattu kan, dah tahu dah cara baca. Kemudian kita nak mengeluarkan antara hikmah kenapa tidak berlaku idgham kamil kat sini kan. Mungkin ada di antara kita yang tertanya, kenapa tak baca je mafarrattu, kenapa tak terus je kamil, masuk sempurna je pada ta, abaikan terus 100% pada ta tu, kenapa tak abaikan je kan. Jadi jawapannya tak boleh, sebab huruf ta ni adalah huruf yang lebih kuat berbanding huruf ta. Huruf ta ni adalah huruf yang lebih kuat berbanding dengan huruf ta. Jadi huruf kuat ni agak sukar, ataupun kita kata dalam konteks ni tak boleh lah huruf yang
kuat nak masuk huruf lemah dia macam tak kena lah tuan-puan. Faham tak? Macam tak layak. Kan macam tak kena, bukan level dia. Tapi kalau huruf ta masuk ta boleh. Sebab huruf ringan masuk huruf berat. Boleh faham tak? Huruf lemah masuk huruf kuat. Kalau ta, dia huruf berat. Ataupun huruf yang kuat lah. Huruf kuat. Jadi huruf kuat nak masuk huruf lemah. Ta nak masuk ta. Dia macam tak boleh. Maka sebab itulah perlu dikekalkan sifat itbaq dia kan. Dia punya raja tu. Raja sifat tu. Okay. Itu sahaja. Macam kalau nun dengan mim. Nun mati jumpa mim akan jadi kamil. Hukum idgham bi gunnah kan, macam kita belajar hukum idgham bi gunnah. Nun mati jumpa dengan ya waw mim nun. Kan ada yang kamil, ada yang naqis kan. So kena tengok nun dengan nun. Tu sebab apa? Sebab nun mim ada sama-sama ada sifat gunnah. Okey. Jadi adalah dia punya huraian-huraian dia di antara semua tu. Boleh? Kalau nun dengan mim jadi kamil. Bagaimana huruf dal dengan ta? Huruf dal dengan ta idgham kamil kan. Dia inilah, kalau bahasa mudah dia, tuan-puan yang nak faham lanjut tentang benda ni memang kena ikut pengajian yang ada modul, yang ada silibus. Kan, itu je cara dia. Kalau macam ni, kita boleh kata ini satu huraian memang detail, tapi dikira celup-celup jugalah. Faham tak? Maknanya dia ada kelompongan lagi sebenarnya. Ada part-part yang masih lagi kita tak jelas. Okey, disebabkan ada part-part yang kita tak jelas, so dia jadi macam benteng lah. So nak pecahkan kefahaman tu, maksudnya kita kena lalu dulu. Nak lepas benteng ni kena lalu dulu benda-benda lopong tadi. Sebabkan ada kelompongan tu yang buatkan kita jadi stuck kat sini. Kita sangkut kat sini sebab ada benda kita tak clear lagi. Ada benda-benda utama yang kita tak clear lagi. Jadi insyaAllah ada rezeki, tuan-puan boleh lah ikut mana-mana kelas. Nak ikut izin ngaji boleh. Nak ikut pusat pengajian lain yang mana menawarkan kelas-kelas tajwid kan. Sila. Nanti tuan-puan akan jumpa lah perbincangan-perbincangan ni. Okey. Tadi ada soalan siapa tanya tadi? Saya terlepas. Puan Hasmah. Puan Hasmah Nur. Ta dan ta juga merupakan sifat ismat. Betul. Apakah fungsi kedua huruf ini? Okey. Kenapa saya tak nyatakan sifat ismat pada perbincangan kita ni? Sebab apa tuan-puan? Siapa tahu jawapan? Kita bagi ni geng-geng makhraj, masteri makhraj ni. Ustaz, ta tu tebal selama-lama kan? Betul. Ta dengan dal. Mutajanisai. Huruf da, tal dengan da, tal dengan ta mutajanisai. Apa lagi? Mim, ba, fa, za, za. Ada ke orang jawab? Kenapa sifat ismat ni kita tak nyatakan? Last. Sebagai penutup. Okey. Alhamdulillah.
Jadi senang tak pakai. Okay. Baik, kalau bahasa nyembang kita kata sebab apa sifat ismat ni memang kita tak applykan pada bacaan. Kerana apa? Kerana jawapan besar dia yang tertulis dalam kitab, sifat ismat ni adalah sifat yang membentuk kepada kalimah saja. Dia tidak terkait dengan kaedah pembacaan. Sifat ismat dia tidak terkait dengan kaedah pembacaan. Kemudian mungkin dia tertanya-tanya kan lepas dengar kenyataan saya ni, habis kenapa dia ada dalam perbincangan sifat? Okey, kerana ianya sebagai pelengkap saja. Sifat ismat ni dia adalah sebagai pelengkap kepada perbahasan sifat huruf. Pelengkap. Kalau nak detail lagi, kerana Imam Ibnu Al-Jazari nak melengkapkan lagi dengan jumlah sifat tu supaya dia sama dengan jumlah makhraj huruf. Itu kita nak pandang dari sudut hikmah lah. Kan kalau kita belajar makhraj ada 17 tempat kan. So sifat pun ada 17 juga. So nak bagi kita nampakkan hikmahnya begitu. So apa pun poin utama dia adalah sifat ismat ni tadi dia berperanan sebagai apa? Pembentukan kalimah macam Puan Nazrina sebut tadi. Okey je. Betul lah tu. Cuma dia berkait tata bahasa dia tak silap saya terkait dengan ilmu saraf. Tak silap saya ilmu saraf. Okey. Cuma bila namanya bahasa Arab ni confirm lah dia terkait lah kepada semua cabang dia kan. Tapi apa pun yang kita kena faham tadi, apa dia? Sifat ismat dia hanya berperanan dalam pembentukan kalimah, tidak memberi apa-apa kesan pada pembacaan. Sebab itulah kita tak bawa dalam perbincangan ni. Dalam kitab memang tersusun, memang ada tu. Kan? Cuma banyak orang yang agak salah faham apabila menghuraikan ismat. Kan? Bila kata ismat, kita kata apa? Dia memberi peranan pada sebutan huruf. Huruf jadi lambat keluar lah sebagainya. Kalau izlaq ni jadi macam ni cepat keluar. Itu adalah perbahasan ataupun huraian ataupun pemahaman yang kurang tepat lah. Okey. Wallahu alam. Itulah secara ringkas.